Sambutan Krismas di Sarawak meriah dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Perinciannya bersama-sama Fazrul Hisham Afandi di Kuching. Silakan. Ya, Otto. Rakyat merupakan aset terbesar Sarawak. Justru menjadi keutamaan kerajaan negeri memastikan pembangunan inklusif dan seimbang, berteraskan kesejahteraan dan perpaduan masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas memberitahu komitmen itu jelas menerusi Belanjawan Sarawak 2026. Ia janji kerajaan negeri untuk memperkasa rakyat, berkongsi kemakmuran dan memastikan tiada sesiapa yang tercicir daripada arus pembangunan. 9.3 bilion ringgit diperuntukkan bagi inisiatif pembangunan dengan 6.1 bilion ringgit disalurkan khusus untuk pembangunan luar bandar, sekaligus membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri merapatkan jurang pembangunan bandar luar bandar. Dalam aspek pendidikan dan pembangunan modal insan, kerajaan negeri terus mengutamakan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui pelaksanaan pendidikan tinggi percuma di Universiti Milik Sarawak melibatkan peruntukan RM665 juta. Bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat pula, kerajaan negeri memperuntukkan RM640 juta bagi sumbangan keperluan asas Sarawak. Beliau turut merakam penghargaan kepada Premier Sarawak atas peruntukan RM120 juta untuk unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO tahun depan. Dalam perutusan Krismas dan Tahun Baharunya, beliau menyeru rakyat terus bersatu padu, saling menghormati serta melangkah ke tahun 2026 dengan harapan baharu demi Sarawak yang aman, makmur dan harmoni. Sarawak hari ini berbeza berbanding 10 tahun lalu apabila seluruh negara mula memandang negeri ini sebagai contoh pembangunan dan kejayaan. Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian dalam perutusan Krismasnya berkata, setiap anak Sarawak perlu main peranan dalam pembangunan negeri. Perkongsian tanggungjawab ini penting untuk memanfaatkan peluang yang ada tahun depan dan mempersiapkan negeri bagi aspirasi pembangunan 2030 yang menekankan kemakmuran, kesepaduan sosial serta pertumbuhan berterusan. Keharmonian masyarakat berbilang kaum juga jadi tunjang utama kejayaan Sarawak, manakala perpaduan memastikan setiap usaha pembangunan beri impak maksimum kepada rakyat. Setiap anak Sarawak digalakkan menyayangi negeri tidak kira di mana mereka berada sambil menitik beratkan nilai hormat dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Perayaan Krismas disambut penuh harmoni tanpa mengira bangsa, cerminkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Ia bukan sahaja diraikan dengan ahli keluarga terdekat tetapi juga bersama-sama rakan pelbagai kaum. Sambutan Krismas di Miri rasanya meriah lah kerana kebanyakan di Miri yang menyambut Krismas ni memang pelbagai kaum dan kebanyakan macam saya sendirilah, saya banyak keluarga yang berbangsa lain juga. Saya sendiri Melayu, saya ada bangsa yang India, ada juga bangsa yang Iban. So banyak bangsa, pelbagai bangsa lah, memang meriah di Miri. Alhamdulillah kami bersyukur sebagai rakyat Sarawak kita terdapat pelbagai kaum yang sama-sama menyambut bukan setakat tombol Cina Raya Gawai tapi kita juga menyambut Hari Krismas sebab kita mempunyai budaya dan culture yang sangat berlainan daripada tempat lain. So kami rasa Sarawak nang the best lah tempat untuk kita stay. Okey, di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Krismas bagi yang beragama Kristian. So hari ini saya berkesempatan untuk meraihkan bersama-sama kawan-kawan yang menyambut perayaan ini. So kita di Sarawak ni sangat beruntung sebab kita mempunyai pelbagai jenis perayaan. Sambutan Krismas bukan sahaja membawa mesej keamanan dan kasih sayang, malah mengukuhkan hubungan muhibah antara kaum dan agama di Sarawak. Perkongsian sambutan perayaan pelbagai agama merupakan asas penting memelihara keharmonian dan perpaduan masyarakat Sarawak. Uskup Agung Kuching, Datuk Simon Peter Poh berkata, budaya rumah terbuka diamalkan rakyat Sarawak berjaya rapatkan hubungan antara masyarakat tanpa mengira agama dan kepercayaan. Rakyat Sarawak sentiasa bersama dalam setiap perayaan seperti Aidilfitri, Ramadan, Deepavali, Waisak, Guru Nanak dan Krismas.
Sambutan Krismas bawa mesej keamanan, keharmonian dan niat baik yang perlu diterjemah dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan bersama. Beliau bercakap kepada pemberita semasa ditemui pada rumah terbuka Krismas anjuran Gereja St. Joseph di Kuching. Tambahnya, Sarawak merupakan sebuah negeri yang diberkati dengan kepimpinan menekankan keharmonian antara agama sekaligus membolehkan semua penganut agama hidup bersama-sama secara aman dan saling menghormati. Sarawak komited menangani gelandangan dengan menyediakan pelbagai program sokongan. Ini termasuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan rumah sewa. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini bagi memastikan mereka mampu berdikari selepas tamat tempoh berteduh di tempat transit gelandangan TTG. Namun, ada antara gelandangan disisihkan keluarga. Ada di antara mereka masih ada keluarga di sini. Kita cuba untuk kembalikan mereka bersama keluarga, tapi it's not an easy thing, tapi kita akan usaha. Beliau menjelaskan perkara itu kepada media selepas melawat TTG Kuching sempena Krismas. Beliau sebelum itu menyantuni 7 penghuni TTG berkenaan. Setakat ini, Sarawak merekodkan 127 gelandangan berteduh di TTG seluruh negeri. Sibu mencatatkan gelandangan tertinggi dengan 53 orang, diikuti Kuching 14 orang dan Kapit 13. Sementara itu, gelandangan warga emas yang tiada waris, tidak pernah berkahwin serta ibu bapa telah meninggal dunia akan ditempatkan di rumah seri kenangan untuk penjagaan jangka panjang. Namun, mereka perlu bebas daripada dadah dan alkohol. Prinsip ataupun strategi yang kita gunakan adalah lebih menyeluruh sifatnya, dan kita melibatkan interagensi, bukan saja kementerian saya, kita libatkan juga pejabat daerah, kita juga libatkan Jabatan Kesihatan, supaya senang kita dalam kami nak hantar orang gelandangan kami. So because of the good working relationship, jadi mereka akan sedia menunggu. Selain itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu salah seorang penghuni TTG dilantik sebagai penghulu bagi membantu memaklumkan kepada gelandangan lain mengenai kewujudan tempat transit sementara yang selamat. Cubaan selundup masuk pendatang asing tanpa izin parti ke negara ini digagalkan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak. Ia menerusi penahanan 6 warga asing dalam Ops Serkap di Jalan Lunduk Biawak, Kampung Tanjam, Lunduk semalam. Turut ditahan seorang pemandu yang juga warga asing. JIM Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan 10 pegawai penguat kuasa sebelum itu menahan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV disyaki terlibat dalam aktiviti penyelundupan migran. Pemeriksaan mendapati kenderaan tersebut membawa semua warga asing terbabit. Semua individu ditahan disiasat mengikut Seksyen 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 Akta 670. MPV turut disita untuk tindakan lanjut. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kembali kepada Otto untuk perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Fazril langsung dari Kuching, Sarawak.